Cubalah menutup mulut penonton ini dengan kualiti filem kurang. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. Selamat datang ke Top 10 filem sampah 2021. Kategori tempatan, okay, di mana Zaf mengetengahkan ke 10 filem paling sampah pernah Zaf tonton pada tahun 2021 ini. Okay? Tapi ini khas untuk filem-filem tempatan. Seperti mana yang you guys tahu, every year, okay, setiap tahun Zaf ada sediakan carta filem-filem kegemaran Zaf. Ini hanyalah daripada perspektif Zaf saja, okay? Dia tak ada kena-mengena dengan orang lain, organisasi lain ataupun siapa-siapa saja di luar sana. Ini hanyalah pandangan peribadi Zaf saja. Kalau korang berpandangan berbeza dengan Zaf, mungkin ada di dalam carta ini filem-filem yang menjadi kegemaran korang. Korang boleh bagi tahu carta korang dekat bahagian komen tersebut. So, ini adalah video yang keempat untuk Top 10 2021 ni. Dan kalau korang nak tengok filem-filem kegemaran Zaf daripada filem luar negara, korang boleh tengok Top 10 Great Movies 2021. Dan kalau korang nak tengok filem-filem paling sampah international yang Zaf pernah tonton, tengok Top 10 Worst Movies 2021. Dan filem yang gempak, okay? Walaupun dia ada 5 saja filem yang gempak tahun ni, tapi still kita ada carta juga untuk filem tu. Korang boleh tengok Top 10 filem gempak 2021 yang baru saja keluar pukul 8 tadi. Video yang paling dinanti-nantikan, okay? Ini adalah kemuncak event Top 10 Movies 2021. Okay? Technically untuk 2 tahun yang baru ni kita ada kategori baru lah untuk Subscribers Choice Award kan, yang bakal keluar pada hari Ahad ni. Okay? So, tanpa membuang masa, jom kita pergi ke carta pada nombor 10. Nombor 10 di tangga yang ke-10 adalah filem Kampung Latah Kena Kuarantin. Apa yang akan jadi apabila korang hanya mengetengahkan lawak-lawak orang melatah ke dalam filem? Ini adalah jawapannya. Okay, kalau korang tengok filem ini, dia basically memang agak cacar merbah dari segi jalan cerita dia, tapi yang membuatkan orang gelak hanyalah daripada segi orang melatah dalam filem ini, dan dia over exaggerated. Macam terlalu banyak sangat sampai korang rasa macam annoying dengan diorang punya melatah ni. Okay, kita ada je kawan-kawan kita yang melatah, dan kadang-kadang sahaja benda tu akan jadi lawak sehingga kan dia tak selesa semua kan. Tapi dalam filem ni memang totally over the edge, macam terlalu melampau sangat dia nak mengetengahkan lawak melatah tu kan. Okay, nombor 9 di tangga yang ke-9 pula adalah filem yang debut, okay, di Disney Plus Hotstar, menjadi salah satu filem yang dipromosikan di dalam Disney Plus Hotstar, iaitu Zombitopia. Alright, filem ini memang basically korang sendiri dah tahu, which is filem zombie yang tiba-tiba ada dinosaur yang bernama C-T-Rex. Oh my god. Technically nama dia adalah C-T, tapi yelah T-Rex kan, dia macam C-T-Rex. Tapi filem ni memang totally sampah lah. Aku pun tak faham macam mana Disney boleh nak ambil filem ni dan jadikan promosi filem untuk orang pergi subscribe ke Disney Plus kan. But basically untuk ke filem-filem yang Zaf sebutkan dalam top 10 filem sampah ni, korang boleh pergi tengok ke review filem Zaf. Dan dalam kebanyakan review Zaf, hanya satu saja yang Zaf take down, tapi yang lain semua korang boleh pergi tengok. Zaf ada sediakan link dekat bahagian description. Okay, basically Zombitopia ni memang sangat popular dengan ni lah, lawak dinosaur dia tiba-tiba keluar out of nowhere. Okay, tiba-tiba nak regenerate sebuah dinosaur. It looks dumb lah. This is a total dumb film. Okay, di antara ketiga-tiga filem yang dilancarkan Disney Plus Hotstar, ini paling teruk lah. Okay, jadi retribusi pun tak seteruk ni, dan ada hantu was good. Okay, nombor 8 di tangga yang ke-8 pula adalah 10 tips tipu bini. Okay, filem ini sebenarnya klise gila, which is daripada title sendiri kau dah boleh tahu. Okay, 10 tips tipu bini, tapi technically dia tidak menceritakan sebuah perjalanan yang bagus. Okay, dari segi struktur filem tu dia macam dia jumpy, sekejap okay sekejap tak, dan ending dia pun agak macam boleh agak dan terlalu sempoi sangat, macam terlalu macam main-main buat filem ni. Okay, so benda tu membuatkan aku rasa marah apabila kau membayar RM15.90 tapi kau dapat cerita yang macam tak siap. Nombor 7 di tangga yang ke-7 pula adalah sebuah filem lakonan Janani. Alright, iaitu filem Selamat Hari Tak Jadi. Alright, basically filem Selamat Hari Tak Jadi ni, dia punya core idea dia tu bagus. Okay, aku pernah puji filem ni dalam review aku. Idea dia bagus, cuma penterjemahan dia ke dalam sebuah filem agak gagal dari segi the looks of it. Okay, it looks dumb. Dia seolah-olah macam nak meniru Happy Death Day tapi tidak berjaya. Dia menjadikan sebuah filem yang lebih kurang macam horror thriller tapi ends up menjadi horror stupid film. Macam tu. Oh, kejam sangat pula aku kan. Anyway, di tangga yang ke-7 adalah Selamat Hari Tak Jadi. Nombor 6 di tangga yang ke-6. Alright, filem ini sebenarnya arahan yang sama bersama dengan Selamat Hari Tak Jadi, iaitu Rumah Maduku Berhantu. Basically apa yang aku boleh katakan adalah filem ini 70% lawak lucah. Okay, it was so
annoying as fuck. Kau dapat melihat lawak-lawak lucah ini masih lagi diketengahkan di dalam industri perfilman, sedangkan waktu tersebut kita baru saja reda daripada kes lawak lucah, lawak rogol yang telah viral beberapa bulan yang lepas kan. So benda tu macam tidak menggambarkan apa yang diperkatakan oleh orang industri ni yang diterjemahkan dalam filem. Dia macam it's such a shame lah. Benda ni boleh ada lagi di dalam filem-filem tempatan. Sedangkan ramai kat luar sana cuma menaikkan martabat wanita. Tetapi filem ini totally downgraded the level of women. Okay? I'm sorry. But Rumah Madu Keberhantu jatuh pada tangga yang ke-6. Nombor 5. Di tangga yang ke-5 pula adalah sebuah filem racing. Mara Bahaya Underground. Oh my god. This is basically, ni kau bayangkan filem racing, okay, yang keluar pada tahun 2021. Tapi dia punya essence dia punya elemen dia masih lagi ditakuk pada tahun 2000. Kalau korang pernah tengok filem-filem apa, KL Menjerit, KL Drift dan macam-macam lagi filem racing yang dulu-dulu tu, kau ambil kualiti tu dan kau bawa ke zaman sekarang ni. Dengan pemilihan pelakon yang sangat tak kena, Joey menjadi seorang yang lebih senior dan lebih mengetahui tentang dunia perlumbaan ni, sedangkan dia tak nampak macam berkaliber langsung. So miscast dalam filem ni memang totally teruk. Memang kalau diubah watak-watak tertentu mungkin akan menjadi yang lebih baik, tapi still dia punya skrip, dia punya jalan cerita memang teruk nak mampus untuk filem Mara Bahaya Underground. Nombor 4. Di tangga yang keempat pula adalah filem Hantu Kelima. Alright, yang menampilkan ramai gila orang-orang popular dalam filem ni. But basically Hantu Kelima ni cuba menjadi sebuah filem yang seram, tapi sepanjang aku menonton filem ni selama sejam setengah, sejam lebih, satu elemen seram pun tak ada. Kau bayangkan filem seram tapi tak ada rasa elemen seram langsung. Aku boleh tengok dah lah aku ni penakut, lepas tu aku tengok filem ni memang rasa macam bayar RM15.90 untuk apa Syal. Dengan jalan cerita dia pun berterabur. Aku macam oh my god, kenapa lah filem-filem ni masih lagi ada pada tahun 2021 ni? Why? Tell me why. Nombor 3. Di tangga yang ketiga pula adalah sebuah filem yang memartabatkan, okay, dan membetulkan pandangan orang terhadap kripto. Iaitu Budak Kripto. Filem Budak Kripto ini adalah basically ceramah tentang Bitcoin, okay, benda-benda elemen-elemen kripto ni semua. Tetapi dia terlalu mengajar penonton dia seolah-olah macam penonton masuk ke dalam pawagam mendengar ceramah tentang kripto. So benda tu memang it's total bullshit. Filem ni memang totally aku tak boleh nak brain how low this film gets. Okay, dengan poster pun ke laut. Poster level budak-budak darjah 6 buat. Oh my god, teruk nak mampus. Anyway, nasib baik ada satu scene yang tendang tu dia tak masukkan dalam final cut filem So macam okay, fine. But anyway, Budak Kripto pada tangga yang ketiga. Nombor 2. Kita sudah menghampiri pada carta nombor 1, guys. Okay, nombor kedua adalah sebuah filem yang diperkatakan hangat apabila dia keluar dekat Netflix, debut dekat Netflix, okay, iaitu filem Frontliner. This is a total shame dan total disgraceful moment untuk para frontliner kita setelah berhempas pulas cuba menyelamatkan Malaysia ini, okay, daripada lebih parah di dalam pandemik COVID-19 ni semua. Tapi cerita Frontliner ni bertujuan untuk memberikan tribute kepada mereka. Tapi sayangnya filem ini memang totally sucks. Jalan cerita teruk, lakonan teruk. Ada banyak elemen-elemen yang boleh dibuat lawak selepas filem ini dikeluarkan. Dekat TikTok bersepah orang mengatakan tentang kenapa nak buka gate semua tu, siap tackle budak semata-mata nak tangkap dia. Benda-benda tu terlalu nampak fake sehingga kau rasa macam Frontliner tak buat kerja ke Sel? Macam tu. Dia sampai kau ada tanggapan macam tu tau. So it gives a bad impression to the Frontliner. Okay, walaupun dia orang nak buat tribute kepada Frontliner, tapi still this film doesn't do it at all. Okay, aku mengharapkan agar Juang yang mempunyai 5 pengarah, okay, 5 pengarah hebat, dan salah seorang pengarah tu baru saja menang pengarah terbaik di FFM. So mana tahu filem Juang tu bakal memperbetulkan apa yang Frontliner gagal lakukan. We'll see about that. Okay, jadi di antara kesemua filem-filem ini, korang mesti pelik, kenapa ada filem yang aku tak sebut? Kenapa ada filem yang memang sampah tapi aku tak letakkan dalam carta? Kerana the total filem untuk top 10 filem sampah 2021 ni adalah sebanyak 12 filem. What? Zaf, kenapa ada 12? Sedangkan kau tulis kat sini top 10. Mana lagi 3 tu? Sebab sekarang ni dah ada 9 filem. Mana lagi 3 filem tu? 3 filem ini telah memegang takhta carta nombor 1. Dan untuk perbezaan pada tahun lepas Zaf tak sentuh
nama filem tersebut, tahun ni Zaf akan reveal ketiga-tiga filem yang mendapat pada tempat yang pertama. Mungkin korang semua tertanya-tanya, wait Zaf, kau review filem ni, hari tu tak adalah kau bagi 5/5 Infinity Shade. Kenapa dia boleh dapat caratan nombor 1? Sebab dia ada satu level lagi selepas filem itu ditayangkan, selepas filem itu direview, banyak benda-benda lain yang berlaku selepas itu. Aku tak nak cerita apa, korang sendiri boleh faham. Dan ketiga-tiga filem ini memang wajar diletakkan pada takhta yang nombor 1 untuk top 10 filem sampah tahun 2021. Nombor 1. Filem yang pertama adalah filem 77. Korang semua mesti tak faham, mesti pelik. Zaf, kau pernah review ke filem ni? Aku pernah, tapi aku take down video tu. Tapi filem ini memang totally sucks sehingga aku membawa sahabat aku sendiri untuk pergi tengok filem ni di Mesa Mall Nilai. Punyalah jauh nak pergi tengok filem ni sebab situ je ada. Dan it was basically a film about bomoh. Itu saja. It doesn't have a strong story, kualiti macam tahun 2000 punya filem. Lakonan lagi lah, dah lah seorang pun aku tak pernah dengar pelakon-pelakon ni semua. Lepas tu lakonan pun macam kayu nak mampus. Macam apa benda? Macam mana boleh keluar filem benda ni? Dia punya tahap teruk tu sampai aku terpaksa private video tu. That's how suck that film is. Okay, nombor 1. Filem yang kedua mendapat caratan nombor 1, okay, untuk top 10 filem sampah tahun 2021 adalah filem Dendam Kesuma. Sebuah filem yang ketiga-tiga filem ni filem horror lah. Dendam Kesuma ni, aduh, it's quite sad lah. Sebab selama aku buat review ni, aku perhati je kau komen murni lagi. Setiap kali aku kritik filem tempatan, kau main lagi, kau bersetuju dengan aku. Tiba-tiba kena kat batang hidung sendiri, menggelabah tetek. Oh my god. Siap mengungkit pelbagai perkara untuk semata-mata mendapatkan perhatian aku. Tapi sorry brother, aku tak bagi sedikit pun aku punya perhatian terhadap kau. Pergi mampus sama lu. Nombor 1. Dan tempat yang pertama adalah filem yang memang hangat diperkatakan mendapat sokongan oleh ramai rakyat yang berada di Sarawak. Okay, I'm sorry, aku belajar dekat Unimas Sarawak dan aku mempunyai ramai sahabat-sahabat daripada Sarawak. Tapi filem ini memang membuka mata aku bahawa manusia ini mudah ditipu dengan perkara-perkara yang sangat kononnya boleh dibanggakan. Filem ini mendapat banyak recognition, mendapat banyak anugerah-anugerah di luar negara. Okay, tapi apa yang dipertandingkan itu, okay, dia hanya bertanding di kalangan filem-filem sampah sahaja. Kau pergi check sendiri award-award tu semua. Okay, kau tengok calon-calon yang dia menang tu, tengok calon-calon yang lain yang kalah. Memang lagi teruk daripada filem ni. Adakah kau dah pernah tengok filem ni? Kalau kau tak pernah tengok, pergi tengok. Kalau ada mana-mana akses dekat Astrofirst ke apa ke, pergi tengok filem Belaban Hidup Infeksi Zombie. Filem Belaban Hidup Infeksi Zombie ni was one of the films yang I was so totally disgraced. By far, setelah 4 tahun aku buat review ni, ini adalah filem yang paling celaka lah pernah aku tengok. Dengan lakonan ultimate pun. I'm sorry bro, kau patut kekal menyanyi ataupun rapping je. Okay, janganlah masuk dalam industri filman nak berlakon ke apa. Kau tak ada, macam Aziz M. Osman pernah cakap lah, kalau kau tak ada bakat, kau jangan buat. Okay, jangan cuba. Okay, it looks suck, it looks bad. I'm sorry, banyak, even Pablo Amirul dengan lakonan dia yang hebat pun tak boleh, tak berjaya nak mengangkat this film. It totally sucks. Okay, this is by far the worst experience that I have sepanjang 4 tahun and still surviving mereview film. I'm sorry guys, aku totally rasa emotional damage. Aku satu je lah aku nak pesan kepada pembikin-pembikin filem kat dalam Malaysia ni. Cubalah buat benda yang boleh dibanggakan. Cubalah buat something yang penonton boleh bangga apabila melihat filem tersebut. Cubalah memperbaiki kualiti filem anda sebelum anda ingin menutup mulut-mulut penonton ini semua. Aku ni nasib baik je masih survive 4 tahun lebih. Okay? Mana tahu tahun kelima ni tiba-tiba aku lesap ke, kena simen ke, kena campak dalam sungai ke apa ke, mana tahu kan. Tapi ini adalah just a friendly reminder lah. Aku bukan nak bongkak ke, nak riak ke apa ke. Aku still survive for the 4th year, 5th year ni. But semua ni atas sebab subscriber. Korang semua yang membuatkan aku still don't give up.
So aku ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada hampir 160,000 subscriber setakat ni yang sokong aku. Okay? Walaupun ada yang dia kalangan korang yang haters juga yang subscribe lah. Tapi thank you very much kerana subscribe. Selama 4 tahun daripada aku daripada zero punya YouTube channel sampailah sekarang ni aku berjaya interview Millie Bobby Brown semua tu. So banyak kejayaan yang aku telah capai, tapi semua ini tidak mungkin akan direalisasikan tanpa sokongan korang. So thank you very much guys kerana still support aku. InsyaAllah I will never give up. Aku tak akan give up untuk melakukan apa yang aku lakukan sekarang ini, untuk memperbetulkan pandangan korang terhadap filem-filem tempatan di sebalik kebanyakan filem-filem sampah yang ada sekarang ini. Kita masih ada lagi harapan untuk filem-filem yang berkualiti yang boleh dibanggakan di dalam Malaysia ni. Okay, kalau korang tak percaya, pergi tengok top 10 filem gempak tahun 2021 je. Walaupun ada 5 saja yang saya boleh klasifikasikan sebagai filem gempak, tapi at least okay, adalah juga. Okay, dan kepada pemikir-pemikir filem yang cuba nak menutup mulut penonton ni, cubalah menutup mulut penonton ini dengan kualiti filem korang. Tak payahlah nak hantar letter of demand kepada YouTuber yang baru nak mula. Itu paling aku paling pantang lah tahun lepas, 2 tahun lepas. Okay, aku mencarut, okay fine, aku faham lah juga aku dapat letter of demand kan. Tapi ada juga YouTuber yang buat channel YouTube mereview filem tersebut, kritik filem itu dengan cara yang baik, bahasa yang baik, pun dapat letter of demand juga. Apa maksud dia situ? Dia bukan pasal adab, dia bukan pasal aku kurang ajar ke apa, tapi dia hendak menutup mulut penonton. Itu yang aku cuba, aku masih lagi kekal, aku masih lagi struggle untuk kekal berada di sini. Dan tanpa sokongan korang, aku rasa aku tak mampu sampai ke sekarang ni. Okay, so yeah, dah emotional damage. Itu saja untuk hari ni, top 10 filem sampah tahun 2021. Dan kalau korang berminat untuk membeli Pegulas Filem Bukan Penjenayah, okay, yang dilukis oleh salah seorang subscriber, memang aku sangat suka lukisan ni. Aku jadikan baju untuk dijual. Setiap pembelian baju tu juga akan disalurkan kepada pelukis ni juga. Okay, korang boleh support dia dengan pergi kat Twitter dia, follow dia. Memang banyak gila kartun-kartun yang sangat kelakar dihasilkan. So yeah, jangan lupa untuk saksikan Top 10 Movies 2021 Subscribers Choice Award. Korang masih lagi boleh mengundi untuk filem-filem di dalam kategori-kategori yang telah disediakan. Dan jumpa pada hari Ahad ni pada jam 9 malam. Okay, so yeah, itu saja untuk hari ni. Thank you very much for watching guys. Jumpa lagi pada Zaf Vlog yang akan datang. Thank you.